Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua saya ucapkan. Sebelum saya membuka tirai pembuka tajuk saya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Afaf Yusra binti Muhammad Zahir daripada kumpulan ataupun unit PPISMP. Nama pensyarah saya ialah Encik Abdul Haris bin Johari. Seterusnya, subjek yang saya akan bentangkan hari ini ialah daripada pengantar pengajian pendidikan ataupun GPPP 1092. Tajuk saya pada hari ini iaitu inspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil inisiatif menggubal satu standard kualiti pendidikan bagi memastikan taraf pengurusan dan pengajaran yang memuaskan dapat diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan. Standard Kualiti Pendidikan yang dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ataupun SKPM telah diperkenalkan pada tahun 2010 yang merupakan kesinambungan kepada SKPM sekolah pada tahun 2003. SKPM merupakan satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan ke arah pencapaian yang memberi impak kepada kemenjadian murid. Instrumen ini digunakan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti ataupun JNJK dalam melaksanakan penaziran, manakala pihak sekolah pula menggunakannya dalam penarafan kendiri sekolah PKS. Selain itu, bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM dan Pejabat Pendidikan Daerah ataupun PPD, Jabatan Pendidikan Negeri JPN boleh menggunakan instrumen ini dalam melaksanakan pemantauan dan penilaian. SKPM ini dijadikan panduan oleh pihak sekolah dalam mengurus operasi mengikut keperluan dan kepentingan bagi mencapai satu standard yang memuaskan. Instrumen SKPM dapat membantu pihak sekolah membuat penilaian terhadap pengoperasian sekolah. Melalui penilaian yang dilaksanakan secara kendiri ini ataupun dipanggil PKS, kekuatan dan kelemahan dapat dikenal pasti. Seterusnya, tindakan penambahbaikan dapat dilakukan. Dalam penilaian sekolah, peratus SKPM 2010, prestasi sekolah dinilai mengikut 5 standard ditetapkan, merangkumi semua aspek yang menjurus kepada pewujudan kualiti pendidikan seperti di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia pada 2010. Dalam SKPM 2010, prestasi sekolah dinilai mengikut 5 standard ditetapkan, merangkumi semua aspek yang menjurus kepada pewujudan kualiti pendidikan yang memuaskan seperti di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia 2010. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang standard SKPM 2010 yang pertama, iaitu hala tuju dan kepimpinan. Kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi dan berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran ataupun PDP. Standard yang kedua iaitu pengurusan organisasi. Organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Standard yang ketiga pula melibatkan pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid. Bidang kurikulum, ko-kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid ini diurus dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi jeri iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard yang keempat, pengajaran dan pembelajaran. Guru merancang dan melaksanakan proses PDP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan.
Standard yang kelima iaitu kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Baiklah, berkaitan standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang kedua ataupun SKPMG2 akan saya terangkan melalui tayangan video. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada topik yang seterusnya iaitu PPPM. Sebelum itu, perlu kita ketahui tentang apa itu PPPM dan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan PPPM ini. Baiklah, sekarang mari kita lihat video berkaitan PPPM yang akan saya siarkan sebentar lagi. Tujuan utama Kementerian Pendidikan Malaysia menubuhkan PPPM ini adalah untuk menyediakan pendidikan yang terbaik untuk semua murid serta menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang 5 aspirasi negara yang terdapat dalam sistem pendidikan dan 6 aspirasi murid. Apakah aspirasi sistem pendidikan Malaysia? Aspirasi bermaksud keinginan untuk mencapai sesuatu. Hasrat KPM bagi melaksanakan perubahan besar dalam pendidikan. Aspirasi sistem pendidikan negara tersebut adalah yang pertama, akses kepada kejayaan. Yang kedua, kualiti standard antarabangsa. Yang ketiga, equity untuk semua murid. Yang keempat pula, memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Dan yang kelima, iaitu pelaksanaan berkecakapan tinggi. Seterusnya, 6 ciri utama yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global pula. Setiap murid akan mempunyai yang pertama, pengetahuan, yang kedua, kemahiran berfikir, yang ketiga, kemahiran memimpin, yang keempat, kemahiran wiwibahasa, yang kelima pula, etika dan kerohanian, dan yang terakhir iaitu identiti nasional. Keenam-enam ciri utama ini adalah sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan, PPPM telah menggariskan 11 anjakan yang dijadikan tunjang kepada transformasi sistem pendidikan negara. Anjakan yang pertama iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan yang kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempunyai bahasa tambahan. Anjakan yang ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Anjakan yang keempat, mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Anjakan yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan pembelajaran di Malaysia. Anjakan ke-8, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Anjakan yang ke-11, meningkatkan pertanggungjawaban awam secara langsung.
Kini, tibalah masanya untuk saya memberikan penerangan yang lebih lanjut berkenaan 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Aspirasi sistem pendidikan yang pertama ialah akses kepada kejayaan. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak untuk mendapatkan hak kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Bagi mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah sehingga menengah, setiap individu perlu mendapat peluang pendidikan yang sama rata agar tiada keciciran yang berlaku. Bagi mencapai hasrat tersebut, semua pelajar perlu mendapatkan akses kepada pendidikan. Sungguh pun begitu, masih terdapat ramai murid di kawasan pedalaman dan luar bandar sukar mendapatkan akses pendidikan dengan sepenuhnya. Maka, demi mengatasi masalah ini, anjakan 1 yang menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti taraf antarabangsa yang telah digariskan oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai PPPM. Berikut merupakan tayangan video berkaitan kata Yang Berhormat Menteri Pendidikan berkaitan jaminan untuk memberikan akses pendidikan kepada semua rakyat terutamanya golongan sasar. Prinsip pemerkasaan sektor pendidikan di bawah kerangka ekonomi madani memberi keutamaan kepada akses pendidikan. Matlamatnya memastikan semua rakyat mendapat manfaat daripada pelaksananya, terutama golongan sasar. Akses tersebut meliputi kemudahan pendidikan kepada semua kanak-kanak dalam pelbagai situasi, logistik dan keperluan termasuk masalah dokumentasi antara yang telah dilaksanakan seperti sekolah dalam hospital SDH. Selain mewujudkan sekolah model khas komprehensif K9 dan K11 bagi menangani masalah keciciran sekolah. Saya ingin memberikan jaminan bahawa di mana saja anak kita berada, mereka akan tetap mendapat pendidikan. Di mereka sakit pun, mereka akan tetap mendapat pendidikan di hospital. Anak-anak di dalam pusat correctional tetap akan mendapat pendidikan. Kemudiannya anak-anak yang tidak ada dokumen, tiada warga negara dan juga dikenali sebagai anak-anak rentan tetap akan mendapat pendidikan iaitu di bawah program Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. Turut ditekankan keperluan pendidikan untuk masyarakat orang asli dan golongan miskin. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Oleh itu, KPM perlulah menyediakan data mengenai peratusan bilangan pelajar yang tidak dapat mengakses kepada pendidikan, khususnya pelajar yang tinggal di luar bandar dan kawasan pedalaman. Gurulah yang bertanggungjawab untuk memastikan semua pelajar menerima akses sepenuhnya terhadap pendidikan. Bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM, contohnya guru-guru dengan gandingan pihak-pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM perlu membekalkan gadget kepada murid yang layak, khususnya kepada pelajar yang kurang berkemampuan untuk memberikan kesamarataan akses terhadap pendidikan. Beranjak pula kita kepada aspirasi yang seterusnya iaitu kualiti standard antarabangsa. Pelbagai usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk meningkatkan tahap pendidikan di Malaysia agar sistem pendidikan Malaysia semakin meningkat dan berkembang. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kedudukannya agar berada dalam kalangan negara sepertiga teratas dalam ujian TIMSS dan PISA. Namun, demikian, gagal untuk mencapai hasrat tersebut kerana sistem pendidikan Malaysia ketinggalan berbanding dengan negara maju yang lain. Berikut merupakan graf PISA di antara Malaysia dengan negara yang lain. Dari sini jelas didapati bahawa Malaysia berada pada skor yang rendah dan kurang memberangsangkan berbanding dengan negara maju yang lain. Oleh itu, anjakan 1 menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa yang digariskan oleh PPPM menjadikan tunjang kepada aspirasi ini. Oleh itu, guru perlulah mempunyai sikap sahsiah yang berketerampilan tinggi menyediakan diri bagi menguasai pelbagai cabang ilmu pengetahuan di samping menguasai kemahiran pedagogi yang pelbagai. Para guru juga boleh menjadikan standard pendidikan Singapura dan Korea Selatan sebagai penanda aras. Contohnya, mengaplikasikan kaedah pedagogi Singapura dalam kelas.
Hal ini sekaligus dapat mempersiapkan pelajar untuk menghadapi ujian antarabangsa seperti TIMSS dan PISA. Aspirasi yang ketiga iaitu equity untuk semua murid. Equity untuk semua murid adalah penyediaan pendidikan sama rata kepada semua murid tanpa mengira latar belakang, gender dan tempat. Malaysia mensasarkan sebanyak 50% pengurangan jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosio-ekonomi antara bandar dan luar bandar dan gender. Walau bagaimanapun, jurang sosio-ekonomi antara bandar dan luar bandar masih lagi sangat tinggi. Latar belakang sosioekonomi menjadi sebab equity di Malaysia semakin melebar kerana 3 aspek ini iaitu pencapaian pendidikan ibu bapa, purata pendapatan isi rumah di negeri dan peratusan murid yang menerima bantuan asas kewangan. 3 aspek ini membuktikan bahawa murid miskin kurang cemerlang daripada murid yang berpendapatan sederhana dan tinggi. Maka, anjakan 6 yang digariskan oleh PPPM bagi membendung perkara ini iaitu mengupayakan Jabatan Pendidikan Negeri atau singkatannya JPN, Pejabat Pendidikan Daerah dan singkatannya PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Ini kerana kelengkapan di sekolah luar bandar masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini menjadi penghalang kepada murid untuk menerima pendidikan yang berkualiti yang selaras dengan pendidikan abad ke-21. Sebagai seorang guru yang berjiwa pendidik, hal ini tidak seharusnya dipandang dengan sebelah mata. Para guru perlulah mencari cara demi menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada golongan minoriti ini, iaitu dengan berganding bahu dengan pihak JPN untuk memenuhi kekurangan di sekolah agar murid dapat belajar dengan selesa sekaligus mendapatkan pengajaran yang sepatutnya. Maka, guru perlulah bersifat dedikasi dalam mengajar pelajar minoriti ini dengan memberikan pengajaran yang sepenuhnya dengan tidak mengamalkan sikap pilih kasih kepada mereka. Contohnya, memberikan didikan dengan sentuhan kasih sayang. Jadi, golongan pelajar minoriti dapat kejayaan yang sama rata dengan pelajar lain. Memupuk perpaduan dalam kalangan murid, iaitu dengan menjadikan sekolah sebagai tempat untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum. Hal ini kerana masih terdapat jurang perkauman antara pelajar di dalam sekolah. Oleh itu, PPPM telah menggariskan anjakan yang ketiga iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Video yang saya akan paparkan sebentar lagi adalah berkaitan perpaduan yang perlu dipupuk dan dipertahankan oleh rakyat Malaysia bagi menjaga keamanan negara. Jangan ambil mudah keamanan dan perpaduan negara yang telah dikecapi sejak 62 tahun lalu. Demikian ingatan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hannah Yeoh kepada masyarakat pelbagai kaum di negara ini agar terus bersama memupuk keharmonian kaum demi memastikan kestabilan terus dipelihara untuk generasi depan. Untuk Hari Kebangsaan yang akan datang, saya berharap warga Malaysia kita jangan we don't take for granted. Okay, don't take for granted unity yang kita ada sekarang ini dan kita mesti pertahankan perpaduan ini bukan untuk generasi kita saja tapi untuk masa depan anak kita. Kalau kita lihat negara-negara lain, kalau perpaduan itu tak ada, kekacauan berlaku, kanak-kanak kita yang akan menjadi mangsa lah bila negara tidak aman. Berucap di Cyberjaya, Hannah berkata sekolah merupakan medan perpaduan bagi kanak-kanak belajar mengenai nilai-nilai murni dan saling kenal mengenali pelbagai latar belakang masyarakat. Justru pelbagai program perpaduan boleh diadakan oleh pihak sekolah secara tidak langsung. Jelasnya sebagai contoh program Karnival Pendidikan Komuniti yang melibatkan 32 buah sekolah di Parlimen Segambut dan Seputih mampu memberi pendedahan kepada pelajar erti kepelbagaian kaum. Kesannya kepada guru berjiwa unggul, guru yang mengamalkan nilai-nilai murni iaitu dengan menghubung jalinkan nilai murni semasa proses PDP dengan memupuk sikap bertolak ansur dalam kalangan pelajar yang berbilang kaum dan juga guru menjadi suri teladan untuk murid-murid di sekolah. Aspirasi yang kelima iaitu pelaksanaan berkecakapan tinggi iaitu dengan mengeluarkan
perbelanjaan besar untuk sistem pendidikan. Maka, keberhasilan murid perlu menjadi pulangan maksimum untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Oleh itu, PPPM telah menggariskan anjakan yang ke-10 iaitu memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Kesannya kepada guru berjiwa unggul iaitu bersikap dedikasi dengan melakukan tanggungjawab tanpa banyak merungut. Seterusnya, perlu membuat persediaan rapi sebelum memulakan pengajaran di samping berkorban masa, wang dan tenaga untuk keberhasilan murid. Kesimpulannya, guru memainkan peranan penting dalam pembentukan sahsiah murid. Guru juga perlu berjalan seiring dengan aspirasi dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, menjadi tunjang utama kepada generasi kini dan akan datang. Dengan itu, berakhirlah video saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.